Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, pada petang ini kita dapat sama-sama berada dalam satu program, satu kuliah ilmu dari Musalla Al-Husna. Dan saudara yang dirahmati Allah, insya-Allah pada petang ini kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan COVID-19, mengatasi kemurungan. Itu tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mengandung-alukan semua yang mengikuti perbincangan kita melalui live, melalui Facebook Musalla Al-Husna live pada petang ini, daripada pelbagai tempat. Saya tengok dalam dalam update yang dikemukakan, yang disebut di sini, pelbagai tempat yang mengikuti perbincangan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan insya-Allah di kesempatan ini juga saya nak mengalu-alukan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita, dan juga bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, juga saya alu-alukan untuk anda mengemukakan sebarang persoalan yang ada. Anda boleh nyatakan, insya-Allah saya akan cuba respon apa-apa yang persoalan-persoalan yang timbul, insya-Allah, untuk sama-sama kita membincangkan. Bagi saya satu topik yang sangat penting tentang COVID-19, mengatasi kemurungan. Sebab tuan-tuan, kita memanglah COVID-19 ni satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita dalam konteks orang Islam, orang beriman ni, saya teringat kepada hadis Nabi SAW, iaitu Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Nabi puji orang beriman. Nabi kata orang beriman ni ajaib. Ajaban ni makna ajaib. Ajaib ni apa? Ajaib ni orang beriman ni hebat. Orang beriman ni hebat. Sebab apa hebat? Sebab Nabi kata setiap apa yang berlaku kepada dirinya, semuanya baik. Begitu. Semuanya baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa ataupun dia memperoleh kenikmatan, kesenangan, syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairalah, maka itu yang terbaik baginya. Wa idza asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa kemudaratan, musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairalah, maka itu juga yang terbaik baginya. Sebab itu kata Nabi, orang beriman ni dalam apa juga isu, dia dapat menanganinya dengan cara yang baik. Dia dapat tenang. Bahkan saudara, dalam kita pada hari ini, kita menghadapi situasi COVID-19. Yang kalau kita perasan tak, sudah tengok lately ni, berapa hari ni, ada juga yang bunuh diri, yang terjun daripada tingkat 10, yang gantung diri. Sudah perhati tengok, mereka ni siapa? Dan setakat ni, wallahu ta'ala alam, setakat ni kebanyakannya non-Muslim. Kebanyakannya. Bukan kita kata orang Islam tak terkesan. Semua orang terkesan.
Manusia ni semua terkesan dengan COVID-19. Bukan sekadar di Malaysia saja. Bahkan satu dunia. Satu dunia, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang syarikat bungkus, bankrupt, yang pernah berada dalam keadaan kemewahan, tetapi tiba-tiba berada dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Orang yang biasa susah, tuan-tuan, bila dia berada dalam keadaan susah, okey. Tapi orang yang biasa senang, tiba-tiba on the spot dia rasa susah. Yang susah itu boleh kita katakan susah yang terduduk. Maka pada ketika itu, kepayahannya lebih-lebih dirasai. Satu dunia berlaku. Tetapi apa yang kita lihat, orang beriman ni, dia ada solusi dia. Itu orang beriman kepada Allah Ta'ala. Walau apa pun yang berlaku, walaupun dalam bentuk kenikmatan kita tak tertipu dengan nikmat, dengan bentuk kemudaratan kita tak terus hanyut berada dalam kemurungan. Sebab apa? Sebab kita ada solusinya. Kita ada penyelesaiannya. Maka itu yang akan kita bincangkan pada petang ini. COVID-19 mengatasi kemurungan. Baik, tuan-tuan. Saya harap suara saya ataupun audio pada petang ni jelas ya. Saya harap macam itulah. Kalau tak jelas, tuan-tuan boleh bagi tahu. Mana nak tahu kadang seduk cakap tiba-tiba tuan-tuan tak sampai, tak dengar. Maka tuan-tuan boleh bagi tahu saya kalaulah suara jelas atau tidak, audio yang macam mana. Kalau tak jelas, saya akan cuba. Kalau bunyi bising ke dan sebagainya, saya akan cuba baiki. Jelas Ustaz? Okey, Alhamdulillah. Itu dah dapat respon daripada Musalla Al-Husna. Jelas. Okey, kita teruskan perbincangan kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya orang Islam ni, kita ada panduan mengatasi apa juga perkara yang berlaku. Memang kita tak dapat nafikan bahawa stres itu satu lumrah kehidupan. Bila mana kita berhadapan dengan musibah yang disebut dalam konteks Al-Quran, ia adalah ujian. Al-ikhtibar, al-ibtila, itu adalah ujian. Dan hidup kita ni sebenarnya adalah ujian. Kalau bukan ujian, jangan hidup atas dunia lah. Sebab dunia ni memang tempat ujian. Itu kita kena faham. Konsep yang pertama yang kita kena faham, dunia ini adalah tempat ujian. Kan? Kalau tak nak ujian, tak hidup atas dunia. Sebab tu kadang orang kata, kalau gitu tak apalah, aku bunuh diri, tak mau hidup atas dunia. Masalahnya, kalau kita berada dalam keadaan macam tu, kita pindah daripada dunia ni, kita akan selamat ke? Kita akan selamat ke kalau kita tidak ada bekalan untuk bertemu dengan Allah? Maka dengan sebab itu, apa yang pasti adalah kita kena hadap ujian itu. Macam kita bekerja. Orang yang bekerja, dia letih, tuan-tuan. Orang kata, kalau tak nak letih, tak usah kerja. Betul tak payah kerja. Duduk di rumah makan tidur je lah. Tapi sampai bila dia boleh makan tidur? Dan kan duit tak ada, kerja tak kerja. Kan? Maka bila kerja, dia terpaksa berhadapan dengan keletihan dan kepenatan. Dia kena hadap sebab dia nak kerja, dia nak dapat duit dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu, begitu juga bila kita sebut tentang kemurungan, tekanan, stres, musibah, ujian, ia merupakan satu ketetapan yang Allah Ta'ala sudah tetapkanlah kepada kehidupan kita di atas dunia ini. Dan ini disebutkan, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Dalam surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Cuba kita perhati ayat tu, tuan-tuan. Kita cuba sama-sama selami. Allah Ta'ala kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kami akan uji kamu, kata Allah. Allah Ta'ala kata, Allah akan uji kita semua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah Ta'ala kata, kami akan uji kamu dengan sedikit daripada rasa al-khawf, ketakutan. Tak aman. Rasa takut. Wal-ju', rasa kelaparan. Tuan-tuan, kita dapat rasa tak sekarang ni yang tu? Hak Allah sebut tu kita dapat rasa tak? Kita dapat rasa. Takut tak COVID-19? Takut. Oh, takut sebab dia berada di mana-mana. Dia berada di mana-mana. Kita keluar rumah, sebab tu kita ambil langkah-langkah pencegahan. Orang beriman, dia takut dia ada batas.
Dia bukan takut sampai dia jadi, sampai tak nak buat apa dah, murung, duk terperaklah rumah, tak pergi mana. Dah. Takut kita ada batas. Macam mana? Kita takut dengan kita mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita usaha. Yang kedua, kita angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Nak keluar rumah, kita pun tak tahu apa akan berlaku keluar rumah ni. Sebab di luar rumah ada macam-macam. Memang sepatutnya kita kena berkurang dalam rumah. Tapi kadang-kadang kita perlu keluar untuk mendapatkan bekalan makanan. Kita perlu keluar kerana kerja-kerja tertentu yang kita nak laksanakan. Dan kalau tak ada keperluan, jangan keluar. Itu satu prevention. Prevention yang Islam ajar kepada kita. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Itu daripada Islam tu. Tetapi dipopularkan oleh orang putih, kita ambil orang putihnya. Prevention is better than cure. Itu daripada Islam. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kalau tak ada kerja apa, kita duduk di rumah. Hari ni ramai juga yang ada di rumah yang mengikuti perbincangan kita. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita ada keperluan, so kita kena keluar. Okey, kita keluar. Kita ambil langkah-langkah pencegahan. Macam mana? Yang pertama sekali, kita pastikan kita pakai mask. Itu langkah pencegahan. Pakai penutup muka. Kan? Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak keluar rumah, doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berapa ramai orang doa, tuan-tuan. Berapa ramai orang doa. Minta keselamatan daripada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kan? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kerap membasuh tangan. Orang Islam insya-Allah bab ni boleh. Sebab kita sampai waktu kita akan ambil wuduk, basuh tangan, basuh muka semua. Jadi itu mengajar kita kesucian dan rupa-rupanya kebersihan itu dapat membuang kita kata kuman-kuman, bakteria, virus dan sebagainya. Jadi maknanya di situ kita ambil langkah-langkah pencegahan dengan kita jaga kebersihan, dengan kita pakai penutup muka dan sebagainya. Dan yang keduanya kita buat apa? Kita berdoa, memohon kepada Allah. Sebab manusia ini, kita ni hamba Allah. Apa yang berlaku pada kita, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan berlaku apapun kepada kita, melainkan sesuatu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka dengan sebab itu kita angkat tangan berdoa pada Allah. Keluar rumah tu start doa dah. Yang saya sebut tadi itu satu zikir, satu doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Naik kereta, doa lagi. Subhanallazi sakhana hadha. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Setelah kita ambil langkah pencegahan. Setelah kita doa kepada Allah Ta'ala. Kita nak buat apa? Kita bertawakal pada Allah. Tiba-tiba ada satu ujian yang kena pada kita. Ada sahabat yang dia dah ambil langkah pencegahan, kena juga COVID. Adakah itu akan menyebabkan dia kemurungan? Tidak. Sebab apa? Sebab dia yakin kepada ketentuan Allah. Setelah kita usaha, setelah kita berdoa, lepas tu nak kena juga ujian, maka Allah nak uji kita dengan tujuan apa? Allah nak bagi pahala kat kita. Dengan sebab kita, pemikiran kita yang positif itu, kita mengetahui itulah ujian, ia dapat mengatasi kemurungan. Kalau tidak, kita akan tak boleh terima. Berapa ramai orang tak boleh terima, tuan-tuan. Sampai tahap dia kata, aku nak hidup macam mana sekarang ni? Kan? Ujian berat sangat. Sampai nak makan pun tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita rujuk kepada Nabi SAW, zaman sahabat lagi teruk. Zaman para anbiya alaihimussalatu lagi teruk. Maka dapat ujian, maka lagi teruk daripada kita sebenarnya. Masa ujian yang melimpah. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang disebut sebagai Ta'un Al-Amwas. 10,000 mati. Ramai di kalangan sahabat, ribuan di kalangan para sahabat Nabi yang meninggal dunia. Tapi mereka tak pernah putus asa. Mereka tak pernah murung. Mereka tak pernah putus asa. Sebab dalam kalender umat Islam ni tidak ada istilah putus asa. Wala tai'as min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebab putus asa itulah yang akan membawa kepada kemurungan. Tapi orang beriman dia tak akan putus asa. Sebab dia tahu apa yang berlaku pada dia ada sebab musabab dia. Ada sebab musabab dia. Dan ia sebagai satu ujian kepada dia. Dan memang ujian itu telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Apakah ujian ni semua benda buruk? Ada orang anggap bahawa pasal apa dia kena, orang lain tak kena. Soalan begitu.
Aku dah ambil langkah pencegahan dah, tapi kena juga. Mai kat mana aku tak tahu. Kemudian aku hari ni susah, kerja pun tak ada, apa semua tak ada. Tuan-tuan, satu benda yang kita kena ingat. Keyakinan. Orang yang beriman pada Allah. Ini, orang beriman ni dia ada solusi dalam masalah kemurungan. Tugas kita usaha. Rezeki ni bukan kita yang menentukan. Allah yang akan bagi. Cuma mungkinlah kita biasa mewah, kita tak semewah macam yang sebelum ini. Kan? Kita biasa makan banyak, mungkin kita tak makan banyak yang sebelum ini. Tetapi maknanya rezeki itu bukan milik kita. Rezeki itu milik Allah. Allah yang mengaturkan untuk kita sikit banyak. Tugas kita usaha aja. Tugas kita tidak boleh menentukan rezeki. Sebab tu bila mana kita belajar Asma'ullah Al-Husna, Allah apa dia? Ar-Razzaq. Allah lah yang pemberi rezeki. Sebab tu Nabi ajar pada kita cuba tengok burung. Burung ni pagi-pagi dia keluar, balik petang kenyang, dia boleh bagi makan anak dia. Sedangkan kita fikir nak cari makan kat mana burung ni. Kan? Anak-anak yang kelaparan di rumah nak makan macam mana? Dia usaha takat mana mampu. Takat mana mampu, takat tu je Allah bagi. Sebab apa? Sebab tugas kita berusaha. Tugas nak bagi itu bukan tugas kita, itu tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duk fikir sebab apa aku tak dapat, sampai bila pun tak akan selesai, yang akhirnya kita akan berada dalam kemurungan. Itu punca dia. Sedangkan kita sebut tadi, Allah sebut apa dalam Quran? Allah Ta'ala kata memang Allah akan uji kita dengan rasa takut. Sekarang kita takut. COVID-19 takut, tuan-tuan, ramai takut. Kan? Walju' Allah Ta'ala kata juga kami akan uji engkau dengan rasa kelaparan. Lapar ni satu ujian ya. Satu ujian yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Nabi kita pun lapar, sahabat-sahabat pun lapar. Bab lapar ni juga satu ujian. Dan juga Allah Ta'ala kata lagi ujian wa naqsi minal amwal. Ujian yang akan ditimpakan kepada kamu akan kurangnya harta. Amwal, ialah dulu gaji penuh, sekarang gaji separuh. Ya, makna dari sudut gaji, ada yang kena buang kerja, tak ada simpanan pula. Ialah kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, susah. Kan? Jadi maknanya ini ujian yang Allah sebut. Wa naqsi minal amwal. Kurangnya harta benda. Dan ujian lagi apa? Al-anfus, kehilangan nyawa. Allahu Akbar. Kita baru ni disajikan dengan pelbagai berita yang menyedihkan. Ada yang satu family, saya dapat berita semalam ni, ada seorang suami meninggal kerana COVID. 3 hari lepas tu isteri pula meninggal kerana COVID. Anak semua kecil-kecil lagi. Jadi yatim piatu anak anda. On the spot. Nak hidup macam mana ni? Kalau fikir logik, nak hidup macam mana ni? Orang beriman, dia melihat ini merupakan satu ujian. Kita nak hidup macam mana? Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Adalah. Nak hidup macam mana tu, tugas kita bantu. Tugas kita bantu. Itu tugas kita. Yang betul-betul nak bagi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada orang hidup dia mewah, duit banyak. Nak makan tak boleh. Ada orang duit banyak, makan sedap-sedap, makan-makan tercekik, mati juga. Nak ceritanya benda itu adalah satu keputusan daripada Allah. Kita ni cuma menangani. Macam mana kita nak menangani isu itu? Keluarga ini yatim piatu on the spot. Bukankah ini ujian kehilangan orang yang kita sayang? Tetapi satu perkara yang saya sedut tengok kan, laporan-laporan berita. Orang beriman, orang Islam kita tengok macam mana cara. Memanglah kami sedih apa yang berlaku, tapi kami redha dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah. Nampak tak tu? Itu satu keyword yang sangat-sangat penting. Apa-apa kita tengok dalam berita apa semua, kita dapati baru ni ada satu family, 3 orang sekali, 4 orang sekali. Mula datuk dia, kemudian ayah dia, kemudian mak dia, kemudian adik dia meninggal. Menangis dia. Sedih ni benda biasalah tuan-tuan. Itu fitrah. Nabi SAW pun sedih. Nabi sedih ketika mana Nabi ziarah satu jenazah sahabat Nabi.
Osman bin Maz'un, sedihnya Nabi mengalir air mata sampai air mata Nabi tu jatuh atas tubuh jenazah. Sebab tu kadang saya heran sebab apa orang kita pada hari ni, bila mana berlaku kematian, dia tak bagi anak-anak menangis. Ketika mana nak kucuk jenazah, dia kata jangan menangis, nanti air mata nanti jatuh atas jenazah, memberatkan jenazah. Saya tak tahu mari mana ni idea ni. Sedangkan Nabi SAW ketika mana ziarah sahabat Nabi namanya Osman bin Maz'un, riwayat menyatakan air mata Nabi jatuh atas jenazah. Tak ada masalah pun. Benda sedih ni benda normal, benda fitrah. Yang Nabi larang ni adalah tidak menerima takdir ketentuan Allah, tak redha. Murung tu sebab tak redha, tuan-tuan. Tak redha. Bila tak redha lah timbul dan dia meratap-ratap, dia meraung-raung dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Orang Islam tak macam tu. Orang Islam dia yakin ajal maut di tangan Allah Ta'ala, hidup mati di tangan Allah. Cuma tugas kita usaha. Kita perlu fikir apa yang kita boleh buat. Yang kita tak boleh buat, tak boleh fikir. Dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata apa? Jangan ambil kerja Allah Ta'ala. Yang menentu hidup mati itu Allah Ta'ala. Kita kerja kita boleh buat prevention kita sebut tadi. Apa usaha kita boleh buat, doa kita boleh buat. Itu hak benda kita boleh buat, kita buat. Bersungguh-sungguh kita buat. Tapi penentuan itu bukan daripada kita. Sebab tu kita dapati ada orang memang dia tak keluar mana, duduk dalam rumah je. Kena COVID meninggal. Tak tahu main mana. Tak tahu main mana. Sampai hari ni orang kata dia punya sporadik dia datang dalam keadaan yang tak tahu. Jadi orang yang menghadapi isu tu dia kata, aku dah buat macam-macam dah. Di sinilah sesuatu perkara yang kita perlu lihat ialah apa? Ketentuan Allah. Ini keimanan pada Allah. Dia akan memberi ketenangan kepada jiwa kita. Dan hak ni dia, saya duk tengok alhamdulillah orang kita, orang Islam kita alhamdulillah yang ni dia ada kekuatan. Bila berlaku macam tu, kehilangan orang yang disayang, dia kata, memanglah sedih. Tapi macam mana pun saya redha. Mungkin ada hikmah yang Allah nak bagi kepada saya. Saya redha. Redha itu, dia akan dapat mengatasi masalah kemurungan. Dan redha tu nak main daripada mana, tuan-tuan? Redha itu mari daripada husnuzan kita dengan Allah. Sangka baik kita dengan Allah. Itu sangat-sangat penting. Kalau kita sangka buruk dengan Allah, contohnya sebab apa Allah ambil nyawa dia? Kan? Sebab apa? Sebab apa aku jadi macam ni? Sebab apa? Dia menyalahkan Allah. Dia sangka baik, dia sangka buruk dengan Allah. Maka kehidupan dia akan bertambah teruk, dunia dan juga akhirat. Sebab itu kalau kita nak mengatasi kemurungan, kita nak rasa tenang, antara perkara yang kita kena buat adalah sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik ni macam mana? Walau apa juga ujian yang menimpa kita, ianya sebagai satu hikmah, pengajaran untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu segala ketentuan yang berlaku itu semua datang daripada Allah. Tuan-tuan, COVID-19 ni bukankah ia datang daripada Allah? Walaupun sebab musabab dia banyak, ada orang cerita macam-macam, start daripada Wuhan, China lah, ada yang kata ni merupakan satu ciptaan. Tak kisahlah apa yang berlaku pun, hakikatnya bukankah ia diizinkan oleh Allah Ta'ala? Bukankah ianya daripada Allah? Dan bukankah Allah juga boleh menghilangkannya? Ya, betul. Allah boleh membenarkan COVID-19 ini duduk di tempat kita setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Allah boleh menghilangkan sekelip mata. Itu semua ketentuan Allah. Jadi apa yang berlaku ini sebagai satu ujian kepada kita bagaimana kita nak menghadapi perkara tersebut atas dasar sebagai seorang manusia yang sangka baik dengan Allah. Makna apa yang Allah bagi itu ada kebaikannya. Walaupun bagi kita nampak macam buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu tak suka itu, sedangkan dia adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan berapa banyak yang kamu suka sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan dia tak baik untuk kamu. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Hanya Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Hakikat sebenar kita tak mengetahui. Hanya Allah mengetahui. Sebab itu tugas kita berhadapan. Mengatasi masalah. Cuba sedaya upaya. Seterusnya banyak berdoa kepada Allah. Seterusnya redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah kalau kita dapat melaksanakan perkara itu, kita akan dapat ketenangan. Dan kita tidak akan rasa berada dalam murung. Sedih, itu benar biasa. Saya sebut tadi.
Sedih itu benda biasa. Mungkin kita rasa sedih, itu biasa. Tetapi kita taklah sampai tahap murung, stres yang melampau, yang menyebabkan kita hilang punca, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita tak peduli dah, menyebabkan sampai tahap yang lebih dahsyat, nak bunuh diri sendiri dan sebagainya. Jangan sampai tahap macam tu. Kan? Tugas kita berusaha sedaya mungkin. Sebab itu Allah sebut tadi, dalam Al-Quran kita sebut tadi. Bagaimana Allah Ta'ala kata apa? Ujian-ujian yang diberikan itu sememangnya Allah yang bagi. Kalau kita komplain, maknanya kita komplain siapa? Kita komplain Allah. Ujian itu. Kan? Kita boleh komplain usaha yang kita buat mungkin tak capai kepada tahap yang membanggakan. Itu tak apalah. Hak kerja buat kita boleh komplain. Tapi jangan komplain Allah Ta'ala. Kalau kita komplain perkara tersebut yang berlaku, secara hakikatnya, mana komplain? Setiap kejadian ini dari datang kepada Allah, macam kita komplain panas lah. Awak ada panas sangat ni. Tuan-tuan, panas ni main daripada siapa? Tugas kita menghadapi panas itu macam mana? Cari aircon, cari kipas, begitu. Nak komplain panas, sedangkan Allah bagi panas itu memang bagi kita rasa tak sesuai. Tetapi kita anggap tak sesuai, tapi dia baik sebenarnya. Dengan ada panas, ada cahaya matahari, memberi kebaikan kepada banyak makhluk yang ada di atas dunia ini. Nampak tak kita nampak kebaikannya? Cuma kita tak nampak sebab kita rasa kita tak boleh panas. Kita komplain panas. Kita komplain panas, kita komplain siapa? Kita komplain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya. Mai hujan pula, dia komplain hujan pula. Mai hujan, dia komplain, apa ni hujan, lepas hujan aku nak buat kerja pun tak boleh. Tuan-tuan, pada kita tak okey, sebenarnya hujan itu memberi rahmat yang sangat banyak. Sangat banyak. Berapa ramai orang kalau panas memanjang, tak ada hujan, kita nak rasa macam mana? Waktu tu nak minta pula pada Allah Ta'ala. Sebab itu juga penyakit-penyakit yang datang, virus-virus yang datang, saya sebut tadi, ada hikmah dia sebenarnya. Walaupun kita tak suka, tapi ada hikmah yang sangat-sangat banyak. Antara hikmah dia apa? Yang kita boleh bincang, hikmah dia banyak. Setakat mana kita boleh bincang, antara hikmahnya kita rasa kerdilnya kita pada Allah. Allahu Akbar. Ramai orang selama ni bongkak sombong. Manusia sampai tahap sombong, tak tahulah nak cakap lah. Dunia sombong. Negara-negara besar dunia, China, Amerika, Europe, bahkan kadang kita sombong dengan ilmu, dengan teknologi, dengan macam-macam yang kita ada. Allah hantar satu virus, sikit ya, berbentuk crown pula tu. Mahkota aja. Satu dunia, tuan-tuan. Jadi apa? Jadi kelang kabut. Satu dunia kelang kabut, bukan kita aja. Apa maksud dia? Maksud dia manusia kena ambil iktibar. Ujian itu ada hikmah dia. Nak bagi peringatan. Terutama bagi orang sombong yang takabur. Kan? Saya duk perhati. Berlakunya lockdown. Start tahun lepas. Yang saya duk perhati, start tahun lepas. Raya tahun lepas. Raya tahun ni kita dah kali kedua lockdown. Kita dapat manage. Yang mula-mula lockdown start bulan 3. 18 bulan 3, 2020. Sampai raya, puasa raya, kita pun tak jangka. Sebab apa jadi macam tu? Waktu tu saya perhati, semua orang duduk di rumah. Waktu tu takut sungguh kan, semua orang duduk di rumah. Orang yang ada duit, orang yang biasanya Ramadan ni bukan di Malaysia, Ramadannya di London, di Canada, di Washington. Raya biasa pergi duduk sana je. Terbang semua. Bila mari, tahun lepas saya duduk perhati tengok, tak ada seorang boleh pergi mana. Semua tutup habis. Kapal terbang pun tak terbang. Duit ada, semua ada, tapi nak pergi mana tadi? Terkurung. Nak keluar rumah, tak boleh duduk dalam rumah, nak pergi terbang pun tak boleh, nak pergi luar negara tadi, sebab negara pun takkan terima kita suruh masing-masing. Waktu tu peringkat permulaan masing-masing kelang kabut kan. Saya terbayang satu perkara, tuan-tuan. Antara hikmah yang kita nampak. Di atas dunia lagi kita dah hadapi satu situasi, kita tak nak pergi mana, nak lari mana tak boleh. Walaupun orang itu ada pangkat, ada kedudukan, ada duit, tetapi tidak menjamin segala-galanya. Sebab apa? Sebab yang maha agung, maha kuasa, maha kuat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau atas dunia kita tak lari dah. Bagaimana di akhirat esok boleh lari tak? Ketika mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika mana manusia dihimpunkan berhimpit-himpit di padang mahsyar. Daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman kiamat. Semua pakat dihimpunkan semua sekali. Waktu tu kita nak lari mana, tuan-tuan? Kalau kita berhadapan dengan Allah dalam keadaan tangan kosong.
Kita duk risau, kita tak boleh makan atas dunia. Kita tak risau ke kita tak boleh makan ketika mana kita berada dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Tak risau ke? Ini satu pengajaran pengiktibaran kepada kita. Di situ juga menunjukkan manusia jangan sombong, jangan kerdil, jangan sombong, jangan rasa hebat. Kena rasa diri ni kerdil. Jangan ikut kaum Ad, kaum Samud yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Oleh kerana kaum Ad, dia ada satu kekuatan luar biasa yang Allah bagi kat dia. Menyebabkan dia kata apa? Dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mendabik dada. Siapa lebih kuat daripada kami? Akhirnya Allah Ta'ala datangkan musibah, bala, bencana dengan ribut taufan, 8 hari, 7 malam, menghancurkan semua kaum Ad. Kat mana kekuatan manusia? Sebab tu manusia kena ingat, apa-apa yang berlaku, dia kena balik kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam menghadapi ujian ni, supaya kita tidak murung, kita kena kenal hakikat, siapa diri kita, siapa Tuhan, siapa Allah. Kalau kita tak kenal, itu masalahnya. Kita duk rasa rezeki kita, hasil yang kita, semua daripada kita. Kalau musibah, itu daripada Allah. Hak kenikmatan, semua hak kita, kerja buat kita. Macam Qarun. Qarun ni bila mana dia dapat nikmat yang banyak, kata banyak, dia kata, ini semua hasil ilmu yang aku ada. Action, belagak. Dapat nikmat, langsung lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Itu jenis manusia, tuan-tuan. Bila dapat musibah, dapat ujian, barulah rasa, sebab apa aku kena, sebab apa aku kena, sebab apa dia salahkan Tuhan, salahkan Allah. Sebaliknya, Allah nak mendidik kita, nak mengajar pada kita untuk banyak bersyukur pada Allah. Lama ni yang kita senang, lama ni yang kita dapat nikmat, di mana kesyukuran kita pada Allah? Dan yang keduanya, dalam ujian-ujian yang Allah bagi ni, perhati ayat Quran. Allah sebut apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Syai' ni kecil ya, sedikit. Ya Allah bagi ujian pada kita sikit, tuan-tuan. Sikit. Nak berbanding dengan nikmat yang Allah bagi, banyak lagi daripada ujian yang Allah bagi. Walau kita berada dalam susah macam mana pun sekarang, nikmat masih banyak. Nikmat nafas. Kalau kita nak timbang dengan nikmat nafas, nak bayar macam mana? Kita hembus nafas, kita nafas. Kita hembus, kita nafas. Nikmat tu dah banyak dah. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan. Makan kita dapat rasa. Walaupun makan lebih kurang. Rasa tu pun nikmat. Ya Allah bagi nikmat pada kita banyak sangat, tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Sangat-sangat banyak. Allah bagi ujian sikit, ya syait. Tu pun kita rasa, banyak dah. Kita hidup berapa tahun, tuan-tuan? Katakan ada yang umur 30 tahun. Ada yang umur 40 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Okey, dia umur 30 tahun. Covid kena baru 2 tahun. Betul-betul nikmat yang Allah bagi lama mana? 28 tahun dah. Hak 28 tahun tu dia lupa nikmat Allah. Dia teringat 2 tahun ni lah. Soalnya habis lah. Soalnya segala-galanya hancur. Musnah lah hidup dia. Dah, hidup kita bukan kita tentukan. Kita hanya boleh berusaha. Hidup kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita buat kerja kita. Jangan ambil kerja Allah. Bila kita buat kerja kita, insyaAllah kita akan tenang. Dan kita yakin apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, itu yang terbaik. Yang penting kita tak berhenti usaha, doa. Usaha, doa, usaha, doa. Tawakal kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan. Biarlah kita berada pada posisi apapun, susah macam mana pun, merempat macam mana pun, dalam keadaan tak boleh makan macam mana pun, kita boleh amal dua tu je, usaha dan doa. Dan kawan-kawan boleh bantu. Ini keprihatinan sesama manusia. Nak dapat pahala banyak ni, hablum minan nas, itu perlu diperkukuhkan. Komuniti kena ambil peranan. Jiran-jiran kena ambil peranan. Sebab itu, Islam ajar kita cantik dah, tuan-tuan. Kalau betul-betul kita praktikkan, tak ada orang lapar. Tak ada orang lapar. Sebenarnya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, La yu'minu ahadukum bata syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman, tak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan jiran dia berada dalam keadaan kelaparan. Dan dia tahu benda tu. Tuan-tuan, setiap orang ada jiran, betul tak? Sebab kita bukan hidup seorang-seorang dalam hutan, di taman negara ke, di hutan Amazon ke. Tak, kita hidup secara berkomuniti. So kita ada jiran tetangga. Baiklah rumah macam mana pun ada jiran. Jadi Islam ajak pada kita ambil tahu. Jiran kita susah tak susah. Walaupun kita susah. Kalau kita tak boleh bantu dia sebab kita sendiri tak mampu. Kurang-kurangnya kita boleh
menyalurkan maklumat itu kepada NGO, maklumat itu kepada kerajaan, maklumat itu kepada kebajikan, kepada sesiapa saja akan bagi bantuan. Jadi maknanya kalau betul-betul kita ikut panduan hak Nabi bagi, insya-Allah takkan ada orang lapar. Lapar pun ada bantuan insya-Allah. Sebab Nabi tak mengaku orang tu orang beriman. Kecuali kalau tak beriman. Tak beriman memanglah dia akan peduli buat orang. Dia kenyang sudah, orang lain nak lapar lantak habis. Itu orang yang tak beriman. Tapi Nabi kata dah, orang beriman bukan macam tu. Orang beriman dia akan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat hal orang lain, orang Islam yang lain, dia bukan di kalangan mereka. Apatah lagi kalau kita bincang dalam konteks jiran. Jiran ni, walau jiran tu bukan Islam sekalipun, dia ada hak. Dia ada hak yang kita kena tolong dia kalau dia susah. Apatah lagi dia Islam. Dia bukan Islam pun, dia ada hak. Hak sebagai jiran. Hingga kan Nabi SAW sebut, Mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu ka'annahu sayuwarithu. Jibril sentiasa mengingatkan aku terhadap jiran. Sampai aku menyangka seolah-olah jiran itu boleh mewarisi harta pusaka. Nampak tak tuan-tuan? Ada penyelesaian yang disajikan oleh Islam kepada kita. Subhanallah tuan-tuan. Jadi, ujian yang berlaku itu untuk apa? Sedikit ujian yang Allah bagi. Dalam Quran dah sebut dah. Ujian itu berbentuk kita rasa tak aman, takut. Sekarang dah takut. Berbentuk lapar. Sekarang ada orang kenyang, ada orang lapar. Kesusahan. Kehilangan harta benda. Ada yang hilang kerja, hilang. Quran dah sebut. Benda ni bukan benda yang luar biasa. Benda biasa. Sebab Quran sebut. Benda tu akan berlaku. Tak berlaku pada kita, berlaku ke orang lain. Tak berlaku ke orang lain, berlaku pada kita. Berlaku, tetap berlaku. Sebab benda itu Allah yang sebut. Kan? Kehilangan orang yang kita sayang, dah banyak dah. Hari ni kes saya tak tahu berapa dah, kat 5,000 dah kot. Kan? Yang dah meninggal kerana COVID, di samping kerana perkara-perkara lain lagi. Tapi apa kata Allah? Untuk mengatasi masalah, kita stres, kita murung kalau kita memikirkan semua perkara ini. Allah sebut apa? Wabashiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu kekuatan yang kita boleh bina. Sabar. Kalau tak sabar, bunuh diri. Itu je lah. Kan? Tapi jangan salahkan orang bunuh diri pula. Kita doa baik-baik lah. Ni kadang-kadang satu komuniti pergi hantam kawan tu. Kita tak tahu punca dia bunuh diri. Kita tak tahu. Ada juga yang bunuh diri kena sihir pun dah. Dia ataupun mamai pun dah makin tengok dia ambil boom jatuh bangunan kan. Tapi orang beriman ni kita tak apalah, hak sudah tu sudah. Tapi nak mendidik diri kita ni. Mendidik kita. Kita ambil panduan yang Allah bagi apa? Untuk mengatasi kemurungan dalam menghadapi COVID-19 ini. Wabashiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang beriman. Siapa itu orang beriman itu? Allah sebut, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ni kita perlu fahami bukan dalam konteks kematian sahaja. Dalam apa-apa musibah yang berlaku. Sebab itu Allah sebut alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpa musibah, apa-apa musibah, musibah sakit, musibah pandemik, musibah mati, musibah hilang pekerjaan, musibah apapun, mereka berkata dan mereka menghayati perkataan itu, apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali pada Allah. Tuan-tuan, apapun semua ditentukan oleh Allah. Qada dan qadar Allah mengatasi segala-galanya. Kita hanya boleh usaha penentuan daripada Allah. Seumpama orang selalu sebut, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Kita sebut saja tapi kita tak hayati. Kalau kita hayati betul-betul, kita nak murung tak? Kita merancang, kita dah buat yang terbaik, tapi nak jadi juga. Buat macam mana? Kita hanya merancang, Allah yang menentukan.
Kita ungkapkan perumpamaan itu. Kita ungkapkan kata-kata itu. Tetapi kata-kata itu tak masuk dalam jiwa kita. Bila berlaku pak pada diri kita, kita murung. Kita putus asa. Sedangkan kita sedar tadi. Kita milik Allah. Penentuan segala-galanya pada Allah. Dan kita semua akan kembali pada Allah. Sebab itu kita tidak akan dihitung oleh Allah sebab apa kita miskin. Sebab apa kita hilang pekerjaan. Sebab apa kita sakit. Tidak dihitung. Tapi akan dihitung sebab apa kita buat dosa. Sebab apa kita tak solat. Sebab apa kita berpenyakit putus asa, murung yang dilarang dalam Islam. Sebab apa kita tak bangun. Sebab itu perintah Allah Ta'ala. Sebab apa kita tak sabar. Kita akan dihitung dalam konteks perkara-perkara tersebut. Perkara yang kita boleh laksanakan. Kita diberi pilihan. Kita mukhayyar. Kita diberi pilihan. Kita nak sabar ke tak sabar. Dia mudah macam ni lah tuan-tuan. Kita bawa kereta. Nak bagi contoh mudah kita nak faham. Kita bawa kereta dalam jam. Kita sabar ke tak sabar ke? Apakah ia memberi kesan pada kita? Ya. Kalau kita tak sabar, hati kita resah gelisah. Kita ada jam ni meeting pukul 9, 8.30 duduk dalam jam lagi. Kita tak sangka rupanya ada aksiden berlaku di tengah jalan. Biasanya kita 8.30 dah sampai office dah. Ni 8.30 tengah jalan lagi. Buat macam mana ni? Meeting penting pukul 9 ni. Tuan-tuan. Kita tak sabar. Kita kelang kabut. Peluh dah. Lepas tu nampak orang sebelah potong lintas jalan. Lintas sebelah kita pun kita geram. Horn. Jiwa kita tak tenteram, tak tenang. Baik. Kita boleh ubah tak suasana itu? Kita boleh jadi tak? Bukan kita inspektor gadget, tuan-tuan. Kereta kita jadi naik kaki berjalan tak boleh terbang, tak boleh. Jadi makna kita tak boleh ubah apa-apa. Tetapi kesan buruk pada kita, kita tak tenteram, kita murung, kita stres, kita ketuk dashboard tung. Tapi kita tak boleh buat apa. Jam tetap jam, terperangkap tetap terperangkap. Dah aksiden dah berlaku, trailer dah melintas tengah jalan. Kita bukan tentukan, kita bukan boleh menentukan benda tu berlaku tak berlaku. Dah berlaku, nak buat macam mana? Nampak tak tuan-tuan? Tapi di sini kalau kita tak sabar, kita stres, kita murung. Kan? Berbeza dengan orang yang sabar. Betul. Dalam Quran kata, wabashiris sabirin, beri berita gembira pada orang sabar. Bila kita sabar, kita sedar. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Kita rancang dah cantik dah. Kita keluar dah awal dah. Lepas subuh kita keluar sebab mesyuarat ke-9. Kira awal lah tu. Tiba-tiba nak sangkut dalam jam juga. Satu benda yang tak disangka-sangka. Aksiden yang berlaku bukan kita minta. Aksiden tu pula lori trailer. Duk melintang tengah jalan pula. Dan kita tak boleh pergi mana. Kita terperangkap tengah-tengah. Serah pada Allah lah. Sabarlah. Zikir banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Maka apa yang berlaku adalah satu ketentuan Allah. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Kalau kita faham konsep itu, insya-Allah jiwa kita akan tenang. Kita akan rasa tak apalah buat macam mana. Kita isikan masa kita dengan kesabaran itu dengan zikrullah. Kita pun ambil usaha boleh telefon bagi tahu saya sebenarnya saya tak boleh buat apa, saya dalam jam, saya dah terperangkap, mesyuarat, boleh teruskan tapi saya datang lewat pukul berapa saya tak tahu. Kan? Jadi kita cuba sedaya upaya. Tuan-tuan, nampak tak tuan-tuan? Jadi kita kena sabar sebab kita tak boleh buat apa. Macam tu juga yang berlaku pada hari ni. Apakah murung boleh mengatasi masalah? Kalau kita murung, kita stres sebab kita kehilangan orang kita sayang, apakah orang itu boleh hidup balik? Tak boleh. Kan? Yang memberi kesan buruk hanyalah kepada kita. Kan? Maka dengan sebab itu kita usaha takat mana kita boleh buat. Kita rancang, kita usaha. Allah yang menentukan. InsyaAllah kalau kita faham konsep tersebut, kita akan tenang. Dan ujian-ujian yang berlaku sebenarnya, kita jangan nampak ujian itu buruk. Sebab orang Islam ni, satu keistimewaan yang Allah bagi. Ujian berlaku pada kita, kalau kita sabar dan tak putus asa, kita tak murung. Setiap ujian yang kita peroleh, kita akan dapat pahala. Setiap ujian. Diampunkan dosa, dapat pahala. Allahu Akbar. Jadi maknanya tuan-tuan, hingga akan disebut dalam hadis sahih Muslim, seseorang Muslim yang ujian dia dicucuk duri. Duri kena tangan, jari. Dia bersabar atas ujian tersebut, maka diampunkan dosanya dan diberi pahala kepadanya. Tuan-tuan, itu. Jadi mungkin kita ni kadang-kadang kita fikir tak, kalau kita fikir positif, Allah uji kita dengan satu ujian, tak kisahlah apa ujian sekalipun. Sebenarnya Allah nak bagi pahala kat kita bila kita sabar. Mungkin pahala kita tak banyak. Jadi Allah nak bagi pahala dari sudut tu.
Saya jumpa ada seorang tuan-tuan, dia meninggal dunia sakit lama, 10 tahun sakit. Tapi saya tengok dia sabar je. Dia ni bukan orang somebody, bukan orang alim, bukan apa. Dia orang biasa-biasa je. Dia jaga solat, benda yang utama dia jaga. Tapi dia ni bukanlah orang hebat sangat. Dia orang susah pula. Nak sedekah banyak pun tak boleh kan. Jadi makna ibadat dia bukan banyak sangat. Bukan jadi orang qiyam mulai tiap-tiap malam. Tak ada. Dia orang biasa je. Cuma dia jaga benda yang wajibnya. Solat fardu semua jaga. Dia sakit 10 tahun. Tapi saya tengok dia. Dia ni sabar. Nampak kesabaran tu nampak. Dia tak mengeluh. Dia tetap Allah macam mana ujian Allah. Aku redha Allah macam mana. Ingat, bila masa kematian dia, satu benda yang luar biasa dapat disaksikan. Waktu yang tengah-tengah panas, orang utara kata panas lit-lit, panas sungguh ni, panas sungguh. Tiba-tiba waktu nak dikebumikan jenazah dia. Ini bukan cerita dalam mastika, ni saya tengok sendiri tuan-tuan. Ini cerita yang kita ambil pengajaran yang tibar. Allah nak tunjuk. Kan? Dia bukan orang kenal, orang tak kenal pun. Tapi ketika itu berlaku, masa nak kebuminya, pap, mendung. Hujan renyah-renyah sikit-sikit, orang kata hujan bubuk. Siap perkebumian, panas balik. Pasal apa? Allah nak tunjuk pada kita kadang banyak pahala yang dia peroleh. Kerana apa? Kerana kesabaran yang dia miliki. Dengan ujian yang dia hadapi. Jadi kita jadikan setiap ujian itu sebagai positif untuk kita mendapat pahala. Di samping kita tak putus asa, kita jangan murung, kita jangan putus asa, kita terus berusaha dan kita terus berdoa dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah sedikit perbincangan kita pada petang ini. Masa dah tak mengizinkan pada kita. Mudah-mudahan sikit yang kita bincang ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita COVID-19 mengatasi kemurungan. Mudah-mudahan orang beriman, orang Islam tak termasuk dalam kalangan orang yang murung. Kita tetap sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus berusaha, berjihad mengatasi masalah ni sekadar apa yang kita mampu dan jangan lupa untuk terus berdoa, memohon panduan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sedar banyak dah doa kita Allah bagi. Allah makbulkan. Kalau tidak mungkin teruk lagi Malaysia ni, mungkin teruk lagi ikut, tapi doa-doa yang didoakan mungkin sikit sebanyak yang Allah Taala bagi pertolongan, cuma kita tak nampak tuan-tuan. Dan kita usaha, kita doa dan kita bertawakal kepada Allah. Kita menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita jadikan kita ni orang beriman yang benar-benar beriman, yang memastikan melaksanakan tugas dunia kita, akhirat kita dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa, jangan murung, sebab tidak ada dalam kamus umat Islam orang yang putus asa. Tidak ada. Sebaliknya kita terus bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, memakmurkan dunia ini dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sekadar itu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengikuti perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada semua dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada petang ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan apa yang dapat kita bincangkan. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap itu saya pun maaf daripada kelemahan diri saya sendiri, kesilapan saya. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.